ayat 116 sekarang. Okey. Jadi insya-Allah kita doakan pada Allah SWT kelancaran daripada 15 sebentar tadi sehinggalah 6.45, ya, 6.45. Moga-moga tuan-tuan dapat manfaat. Kalau ada soalan nanti boleh typekan di ruang komen. Kalau di Zoom siapa yang nak bertanya nanti boleh kita buka ruang soal jawab nanti, ya, insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 11. Ya, kita tengok pada skrin. Okey, tuan-tuan boleh nampak, ya. Iaitu kita akan mula membaca dan kemudian kita akan melihat, ya, kepada apakah yang ada pada ayat 6 hingga 11 dan kita mungkin akan melihat sedikit daripada ayat 45 untuk kita dapatkan kejelasan tentang bagaimana sifat orang-orang yang hatinya hidup, hatinya mati, hatinya sakit. Ya. Ini 3 kumpulan manusia yang ada daripada ayat nombor 1 hingga ayat 20. Ayat 1 hingga ayat berapa? Ayat 20. Jadi kita akan tengok macam mana Allah memulakan surah Al-Baqarah ini kerana kita bercakap tentang ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kita tanya kepada semua yang ada di sini, ihdinas siratal mustaqim ini daripada perkataan huda, kita minta Allah berikan hidayah. Berikan hidayah. Dan kita bincang panjang lebar tentang apa maksud hidayah. Ya, Allah pimpin kita. Allah pimpin kita. Lebih baik kita dipimpin berbanding dengan kita hanya dapat maklumat, ya, dapat info sahaja untuk kita berjaya. Daripada Shah Alam nak pergi Pulau Pinang, kita dapat info, okey. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Waze, kan, ataupun kalau kita pun tak pandai guna Waze, ada orang yang kita tumpang naik kereta terus sahaja pergi ke Penang contohnya, lebih memudahkan. Jadi bila bercakap tentang hidayah ini, ada yang hidayah kita diberikan info sahaja, ya, ada orang yang dia diberikan Waze, ada yang dia diberikan apa? Dia diberikan pimpinan, maksudnya dipimpin sampai ke akhirat, ke syurga Allah Subhanahu taala. Itu istilahnya ulaika humul muhtadun. Ulaika humul muhtadun. Jadi bila kita belum lagi, kita akan tengok nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156 akan cerita tentang istilah muhtadun. Yang ini memang dipimpin sampai ke syurga. Ya, tapi yang kita bincang pada minggu-minggu lepas iaitu Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa maksudnya? Maksudnya ialah ini adalah manual, petunjuk kepada, ini adalah kitab petunjuk bagi orang yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi bila cakap tentang petunjuk begini, dia macam Waze. Macam Waze, ya. Macam Waze maksudnya Allah bagi kita belajar betul-betul daripada kitab ini, turn right, turn left, ya. Tapi ada orang yang masih lagi tak berapa tahu sangat. Sama ada dia tak faham turn right tu apa. Pasal dia bahasa Inggeris. Kalau Quran ini bahasa Arab, dia tak faham. Jadi dia pergilah berjumpa dengan orang yang pandai bahasa Arab, ya, hadir ke kelas tadabbur pada hari ini, ikut My Quran Time untuk dia faham sedikit apa yang dimaksudkan dengan la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi bila dia dah faham sikit itu, bila dia guna Waze, ya, Waze daripada Quran ini, bila Allah cakap dzalikal kitabu la raiba fi, dia dah faham dah. Ini tidak ada keraguan. Yang ragunya saya. Yang tidak ada keraguannya ialah kepada Allah yang mengetahui alif lam mim. Itu yang kita dah belajar dalam hidup ni kita ni, kan. Kita ragu diri kita ni betul tak cukup bersabar. Boleh ke saya ni cukup bersyukur kalau ada lagi nikmat-nikmat Allah bagi selepas ini? Kita kena ragu pada diri kita. Tapi jangan ragu kepada Allah. Bila kita tidak ragu pada Allah, maka insya-Allah Allah akan pimpin kita, ya. Pimpin apabila kita berpandukan pada Al-Quran, Allah akan beri pencerahan demi pencerahan, ya, pencerahan demi pencerahan, dan ia adalah real, ya. Pencerahan daripada Allah ni real. Dia akan beritahu, oh, yang ini saya nak bangun pagi, yang ini saya nak buat keputusan. Istilah lain pada zaman sekarang kalau cakap tentang hidayah ini adalah decision making, membuat keputusan. Membuat keputusan dekat rumah mungkin taklah sama macam kita buat keputusan dekat pejabat, pemimpin negeri, pemimpin negara, kan. Kalau katakan vaksin, nak beli berapa juta, ya. Kalau tender, nak release, nak dia punya spek dia, ya. Semua perkara itu memerlukan
hidayah, decision making yang betul. Tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka susah untuk kita berjaya. Kalau bergantung kepada kekuatan kita saja, ya, ilmu kita, mana tahu, ya, kalau katakan kita nak bagi contohnya projek 50 tahun daripada sekarang, sebagai CEO contohnya kan, mana kita tahu kan apa yang akan berlaku. Kita 2-3 saat lepas ini pun kita tak tahu apa yang berlaku, apatah lagi 20-30 tahun. Tetapi hidup kita ini ada kaitan dengan ke depan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau tuan-tuan sebagai ketua, ibu, ayah, membuat keputusan untuk kaitan dengan anak 30-40 tahun yang ke depan. Mana kita tahu, kan? Keputusan yang kita buat itu betul atau tidak. Tetapi bila kita berpandukan kepada manual Alkitab, insya-Allah. Baik. Jadi itu ayat 1 hingga 5, kita nak baca terus kepada ayat 6 hingga 11. Ya. Ini setengah muka surat, ya, setengah muka surat yang kita nak baca pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. Okey, jadi alhamdulillah itu adalah ayat 6 hingga 11, ya. Kita nak tengok balik kepada ayat 4, 5, sambung kepada ayat 6 hingga 11. Lebih sikit, ya, kita target satu masa kita dapat cover setengah muka surat, ya. Dan sebagaimana kita bincang sebelum ini, kita try selama 3 bulan ini bagaimana kita menggunakan tadabbur dengan soalan. Apabila tuan-tuan rasa selesa, nanti kita bincang lagi, mungkin kita berehat ke, kita teruskan lagi 3 bulan. 3 bulan harapnya kalau nak habis satu juzuk tu 604 muka surat itu sekitar 24 tahun. Ya, 24 tahun. Sama ada saya yang pergi dulu ataupun tuan-tuan pergi dulu, tak apalah. Yang penting niat kita ialah sampai kita, kalau Quran time tu dia 2 tahun lebih je, 3 tahun kan. Untuk kita habiskan satu Quran tu pasal satu page satu hari. Setiap hari. Ini setengah muka surat setiap minggu. Ya, tapi insya-Allah, ya, insya-Allah kita doakan bila kita niat untuk kita dapat mendalami satu persatu, tak satu persatu pun, sebenarnya kita ambil sikit-sikit sahaja. Pasal Al-Quran ni dia tidak bertepian, ya. Dia seperti lautan. Lautan kan. Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi seperti lautan di mana memang ianya amat hebat. Baik. Jadi kita melihat sikit daripada ayat 4, 5, kita tengok di atas skrin itu kan. Okey. Apabila kita nampak bahawa ayat yang keempat dan bercakap tentang dua sifat, iaitu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelum ini. Kita tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah dari segi perbezaan rasul-rasul. Pasal apa? Yang penting ialah kita tahu ia datang daripada Allah yang satu. Allah yang satu. Allah yang satu itu menghantar mesej melalui rasul. Mesej adalah risalah dan rasul. Jadi bila kita lihat perkara ini, bila kita tidak ada masalah dengan kitab-kitab, ya, beriman pada kitab, kemudian kita beriman kepada akhirat. Kan? Wabil akhirati hum yuqinun. Kita revise balik semula kepada ayat yang keempat ini. Beriman pada kitab-kitab, beriman kepada akhirat, ini adalah
rukun iman kita. Rukun iman. Jadi orang yang bertakwa, dia ada nombor satu apa? Beriman pada perkara ghaib. Perkara ghaib. Kemudian mendirikan solat. Infak. Itu dalam ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, dia yakin ataupun beriman kepada kitab. Dan beriman kepada akhirat ke, yakin pada hari akhirat. Cuba komen sikit dekat ruang komen tu. Yakin pada hari akhirat ke ataupun beriman pada hari akhirat. Cuba letakkan di ruang komen agar kita tahu masing-masing boleh ya. Okey, tadi saya terkeluar tadi ya. Di Zoom saya terkeluar. Tak tahu tak mengapa terkeluar. Okey. Okey, jadi yakin pada hari akhirat. Ya. Jadi apakah beza yakin dengan iman dan juga dengan syak ataupun ada waham? Kan. Allah letakkan di ayat nombor 4 itu yakin, pasal yakin ini adalah sesuatu yang kita memang betul-betul yakin dengan fakta, dengan mata apa? Bukan mata kasar tetapi dengan mata hati. Penting dalam Al-Quran ini kita melihat dengan mata hati, dan mata hati memerlukan kepada hujah juga. Cuma kita tak dapat cover semua pasal kita tahu bahawa kita ini kena percaya pada perkara ghaib. Okey. Contoh. Kalau kita beli durian, beli durian. Tahu tak kita tahu tak berapa ulas dalamnya? Tak, kan? Tapi bila orang tu cakap bahawa, ui, dalam ni isi banyak bagus. Kan? Kita percaya perkara yang tidak nampak. Itu low class punya lah kan, ataupun perkara yang rendah. Bukannya yang high class. High class ini beriman kepada sesuatu yang tak nampak, iaitu Allah, kepada Rasul, pada kitab dan sebagainya. Pada para malaikat, itu yang beriman yang di-highlightkan. Jadi nak ceritanya ialah ilmu kita yang terhad itu, memang kita tak nampak semua perkara. Bukan pakai mata kasar. Tetapi dengan mata hati kita, basirah, dengan basirah, apa yang jadi ialah kita mampu untuk yakin pada hari akhirat. Yakin. Yakin kalau kata kita nampak bila kita buka, katakan orang tu kata ini isi banyak baik dalam durian contohnya. Jadi itu baru kita tahu ilmu. Kita percaya pada dia. Oh, percaya. Kalau kita ada keraguan pada penjual itu, kita kata tak naklah, saya tak percayalah awak ni. Contohnya kan. Itu kita cakap kalau tak percaya. Tapi kalau kita percaya, itu tidak sama dengan yakin. Yakin ini ialah sampai dia kata, okey, awak percaya tak? Percaya, tapi saya nak yakin. Kan. Dia buka depan-depan. Dia kata, tengok. Kan. Cuba rasa sikit. Rasa, oh, betul. Itu yakin. Beza ya perkataan iman dan juga yakin yang kita tengok dalam ayat yang keempat. Jadi ini perkara yang kita perlu faham sebenarnya tentang akhirat. Allah menggunakan perkataan yakin pasal orang bertakwa yang akan dapat manfaat daripada Al-Quran ini adalah dengan akhirat dia yakin. Cabarannya ialah macam mana kita nak yakin pula kita bukannya dah sampai ke syurga. Kita bukannya dah sampai ke akhirat. Nabi Muhammad ketika hidup pun tak sampai lagi kecuali dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi dah mula ataupun bercakap tentang yakin pada hari akhirat. Yang ini kita nak tanya kepada semua. Kalau boleh komen sikit dekat ruang tu ataupun dekat Zoom kalau ada yang nak berkongsi. Kalau dah ada jawapan lah kan. Tuan-tuan yakin pada hari akhirat ke beriman pada hari akhirat? Cuba tulis komen lah, senang sikit ya. Nanti kalau dah ada yang kata saya ni yakin, apa tanda yakin? Macam tadi durian tadi kan. Orang tu cakap isinya banyak bagus. Kita kata okeylah saya percaya. Kan? Itu baru percaya. Tapi kalau yakin, buka. Oh, yakin. Kan? Kita rasa sikit. Yakin. Kan? Itu durian punya contoh. Ini akhirat. Tuan-tuan yakin ke beriman? Tolong letakkan di ruang komen. Ya, kalau saya baca dekat Facebook, saya baca siapa yang cakap yakin dengan beriman. Kalau di Ummu Firdaus kata beriman dan yakin. Beriman dan yakin. Wan Nur Azian kata beriman. Sabariah kata beriman. Hizriah kata beriman. Hairiah kata beriman. Tuliskan di ruang komen tu. Okey, kalau katakan Hafsah Osman kata yakin pada akhirat. Okey. Ada yang kata yakin, ada yang kata beriman, ada yang kata dua-dua kali. Ikut Quran saya yakin. Okey.
Saya nak tanya itu je. Sekarang ni pada hari akhirat yakin ke beriman? Kan? Cabar nak jawab soalan ni ya. Kalau ikut standard jawapan, dalam ayat keempat, kita kena beriman pada hari akhirat ke yakin pada hari akhirat? Kita tanya Faris lah. Faris berada dekat Zoom kan, boleh jawab pakai audio je. Sila Faris. Okay, kita dengar sekejap. Yakin. Kalau ikut ayat keempat kena yakin kan? Kena yakin. Okey, terima kasih Faris. Tapi bila cakap tentang yakin, kita tak pernah tengok akhirat. Kan? Tak kenapa. Memang kita cakap tentang keimanan pada hari akhirat. Tetapi orang bertakwa, dia bukan sekadar beriman, dia yakin. Yang itu kalau katakan siapa-siapa yang sudi nak menjawab secara audio boleh ya, ataupun siapa yang nak komen tu tolong komenkan, nanti kita cuba bacakan. Ada tak sesiapa di Zoom yang nak berborak? Apa tanda bahawa saya ni yakin dan apa tanda bahawa saya ni beriman? Orang bertakwa dia yakin, ya, dia tak boleh sekadar beriman. Itu yang menariknya ya. Itu yang menariknya tentang orang beriman dengan orang bertakwa berbeza. Orang beriman dia beriman pada hari akhirat. Orang bertakwa dia yakin, yakin ya. Dia yakin pada hari akhirat. Itu bezanya ya. Itu bezanya. Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu berbeza kerana dia beriman tapi tak semestinya dia bertakwa. Tapi orang bertakwa memang beriman. Orang bertakwa memang dia beriman. Itu sebabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah cakap, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kan. Wahai orang beriman, berpuasalah kamu agar kamu seperti mana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Jadi bila kita bertakwa sahaja yang kita yakin. Kalau orang itu beriman, tak semestinya dia yakin pada hari akhirat. Dia beza macam durian tadilah, mudah ceritanya kan. Seorang percaya kan, tapi dalam hatinya masih lagi betul ke kan yang durian tu sedap. Tapi kalau dia dah dibuka oleh tuan jual tadi tu, rasa kan memang sedap, dia tutup balik, dia letak getah kat depannya kan pasal tak nak bagi terbuka. Okey, saya ambil. Itulah bezanya bagaimana apabila kita nak mendapat hidayah daripada Quran, kita mesti menjadi orang yang bertakwa, orang yang yakin pada hari akhirat. Yakin. So macam mana kita nak bina yakin ini? Sudah tentunya ini akan dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ini. Allah beritahu itu je. Allah bagi ringkas sahaja agar kita kata, menarik juga ya. Saya ni tak naklah jadi orang beriman sahaja. Saya naklah jadi orang bertakwa. Pasal orang bertakwa, dia akan mendapat hidayah daripada Alkitab. Orang beriman tidak semestinya mendapat hidayah daripada Alkitab. Tidak semestinya. Ya. Ya, dia akan dapat hidayah yang, kalau dia dapat hidayah pun level 1, level 2. Bukan level 3, level 4 yang kita bincangkan. Level 3, level 4 ini, dia tahu ketika buat keputusan, okey, ini adalah panduannya. Inilah surahnya. Inilah dia. Ya. Tapi kalau hidayah lang level 1, deria kita, Asfahani menyatakan, ya, deria tu macam ahcong apa sebagainya, dia ada hidayah juga level itu. Dia tahu nak makan pakai tangan, janganlah dia pakai kaki, kan? Itu dapat hidayah level 1. Level 2 ialah hidayah nak buat baik. Hidayah nak buat baik. Acong pun nak buat baik, ya. Pak Mat nak buat baik. Makcik Zack pun nak buat baik. Tetapi baiknya itu kadang-kadang tidak berteraskan kepada Al-Quran, tidak berpandukan pada Alkitab. Pasal yang itu hanya level berapa? Level 3. Yang boleh pastikan selamat ialah bila kita level 3. Level 1 macam Acong dapat hidayah itu. Level 2 ada orang nak buat baik, tuan-tuan. Orang Nasrani dia nak buat baik, orang Kristian dia nak buat baik. Kan? Kalau dia tak nak buat baik, buat apa dia pergi ke kerja? Buat apa dia derma sampai 20% daripada gajinya? Dia nak buat baik. Tetapi tidak cukup. Kerana apa? Kerana baik itu mestilah berteraskan kepada panduan daripada Al-Quran, mestilah mengikut pada sunnah Nabi, dan caranya adalah kita kena bina jiwa yang bertakwa. Jadi menarik kan? Quran susun, okey, ringkas je. Sinopsis untuk dapat hati yang hidup, ayat 1 hingga 5, dah ada dah ciri-cirinya,
Dan ayat 5 itu Allah cakap ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah yang betul-betul dapat hidayah daripada Tuhan mereka dan merekalah yang betul-betul berjaya. Berjaya dunia akhirat itu Allah beritahu kalau ada 5 ciri. 3 dalam ayat yang ketiga dan 2 dalam ayat yang keempat. Dan kita masih ternanti-nanti, macam mana nak yakin ini? Kan? Tapi yang pastinya apa yang dinyatakan oleh Ibnu Atiyah, yakin itu lebih tinggi darjatnya daripada sebuah ilmu pengetahuan. Yakin itu adalah lebih tinggi daripada sebuah ilmu pengetahuan. Tuan-tuan datang ke program ini program ilmu ke program yakin? Kan? Ini program ilmu. Bila tuan-tuan ambil ilmu ini, tuan-tuan amalkan ya sampai mencapai kepada yakin, itu sebabnya dia ada ilmu yaqin, ya. Kemudian ada ainul yaqin, kemudian ada haqqul yaqin. Ilmu yakin ni yakin dengan ilmu. Tuan-tuan dengar tu rasa memang penceramah tu memang dia convince, dia menyebabkan saya yakin. Itu ilmu yakin. Tapi yang kedua ni apa? Ainul yaqin. Macam tadi kan, yang Tuan Durian tu cakap, ni betul ni, betul. Kan? Itu ilmu baru. Tapi bila kita buka, oh betul lah. Kita tengok tu kan. Tengok itu namanya ainul yaqin, yakin dengan mata. Tetapi yang ketiganya hakul yakin, kita ambil, kita rasa, memang sedap. Yang itu namanya hakul yakin. Ya. Dia hakul yakin ini bila kita bertemu dengan Allah nanti di akhirat nanti, itulah hakul yakin. Keyakinan yang betul-betul haq. Ya, di sini kita pakai ilmu dan kita pakai ain. Ain, mata. Kan yang kata, boleh ke saya yakin guna mata? Syurga tak nampak lagi. Ada sahabat yang nampak syurga. Ada dah sahabat. Dan bila kita ada ilmu, ya, dan juga yang yakin ini, dia membawa kepada keyakinan pada tahap yang ainul yakin. Ini adalah antara bagaimana pendidikan dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin contohnya kan, Allah bawakan cerita pasal biji-bijian, padi ke, gandum ke, jagung ke. Kemudian terus Allah kaitkan dengan akhirat. Tuan-tuan perasan kan? Ya, nanti kita akan sampailah ke tempat tu ya, kalau siapa yang dah pernah belajar. Sebenarnya cara berfikir dalam surah Yasin, dalam surah An-Nahlu, ya, surah Lebah, dia Allah bawakan perkara di dunia terus kaitkan dengan akhirat. Bila tengok biji-bijian itu, ya, dia tumbuh, biji-bijian itu kita ada sulbi, kita akan tumbuh juga, maksudnya kita akan dibangkitkan, bahawa mudah bagi Allah membangkitkan kita di akhirat. Sebagaimana mudah bagi Allah letak biji benih tumbuh. Itu satu contoh. Kalau orang yang belajar perkara tersebut, saya kagumlah kan. Saya yakin Allah akan hidupkan biji benih. Orang yang sama, dia akan cakap, saya yakin Allah akan bangkitkan kita. Takkan mustahilnya. Itu saya cakap tentang yakin. Preview. Nanti kita akan dibekalkan. Pasal hujah dalam Quran ni dia mantap sangat. Okay, baik. Itu hati yang hidup, ayat berapa? 1 hingga 5. 1 hingga 5. Kita nak bergerak kepada hati yang sakit, ada pada ayat 6 dan 7. Okay, ayat 6 dan 7 yang ini. Ya. Sesungguhnya orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, sama sahaja. Ya, sama sahaja. Soalan Yazim Yahya, hakul yakin boleh tak didapati semasa di dunia? Yang dapat peluang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudian ada perbincangan ulama, hakul yakin ini kalau kita bercakap tentang nak nampak syurga, nak nampak Allah, ya, perkara-perkara tersebut sebahagiannya menyatakan ini hanya pada rasul sahaja, kepada manusia tidak. Ya, kita hanya dapat bertemu Allah bila sampai di akhirat. Ya, jadi itu perbincangan tinggilah ni, ya. Tapi yang pentingnya kita nak pastikan kita bina ilmu, pasal hanya dengan ilmu dia boleh mencapai ilmu yaqin. Kemudian nanti akan Allah bukakan lagi kita kepada ainul yaqin dan pada haqqul yaqin. Semua ini ada asas di dalam Al-Quran, ya. Tapi di dunia ini praktikalnya apa? Tuan-tuan mendalami ilmu belajar ini, walaupun kata saya ni dah berumur ni kan, nak belajar ke lagi? Sempat ke habis 24 tahun? Dia bukan pasal sempat habis 24 tahun, pasal kita nak melalui jalan ilmu tersebut. Bila melalui jalan ilmu tersebut, yaltamisu, ya, kalau seseorang itu dalam hadis Nabi, sahalallah, ya, Allah akan mudahkan tariqa ilal jannah, jalannya ke syurga.
Bila sampai ke syurga, tuan-tuan akan tengok syurga dan juga hakul yakin itu dapat betul-betul merasai. Yakin betul, ya Allah, betul lah engkau ni Hakimun Alim. Sampai akhirat nanti dia tak Alimul Hakim ya. Allah tu kalau kita tengok dalam surah Ar-Ra'du ataupun Ibrahim begitu, perkataannya Hakimun Alim, bukan Alimun Hakim. Pasal kat sana baru kita nampak betul lah Allah ni memang bijaksana betul lah. Kat sini ni kadang-kadang nampak apa pasal pula COVID ni sekarang ni kan. Tak turun-turun. Turunlah sikit 18,000. Tapi mengapa zaman ini pula? Itu pasal kita tak nampak. Tapi bila kita dah terus sampai ke akhirat, kita akan flashback balik. Ya Allah, betul lah Allah ni bijaksana, letak COVID, letak apa sebagainya. Ini adalah untuk kembalikan saya ke syurga, bersyukurnya Allah. Yang itu. Yang itu. Ya. Baik. Jadi kita pergi kepada ayat 6 hingga 11. Ayat 6 dan 7 adalah ayat yang berkaitan dengan hati yang mati. Siapa hati yang mati? Kalau tadi ayat 1 hingga 5, hati orang-orang yang bertakwa. Ayat 6 dan 7, hati orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir itu diingatkan, diberi peringatan ataupun tak diberi peringatan, sama saja. Sama saja. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Okey. Jadi ini orang kafir, hati yang mati. Boleh ke saya gunakan ayat ini untuk saya menilai, oh mungkinlah Acong tu dia tak masuk Islam tu pasal hatinya mati. Boleh kita cakap begitu? Boleh ke tak boleh? Mungkin tuan-tuan letakkan dulu ruang komen tu. Kita tengok Acong dekat luar sana tu, kan? Dia tak beragama Islam, tidak beriman. Boleh tak kita kata dia ni adalah orang kafir? Boleh? Tak boleh. Sabariah kata tak boleh, Anikah kata tak boleh, Rahimah kata tak boleh. Nurul Izzah pun cakap tidak boleh. Hafsah pun cakap tak boleh. Jadi siapa orang kafir ni? Siapa yang orang kafir yang sebenarnya ni? Bila Allah cakap innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Muhammad Faris yang berkongsi ya. Apa yang ditulis Muhammad Faris, sepatutnya kita yang malu sebab kita yang tak dakwah kepada mereka ya. Tuan-tuan tengok kat perkataan itu, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maksudnya kita pernah beri peringatan lama sangat tapi dia masih degil juga, yang itu digelar kafir. Itu yang digelar kafir. Kita ingatkan dia, ingatkan dia, ingatkan dia, ingatkan dia. Nabi Nuh itu sampai 950 tahun. Nabi Muhammad itu paling kurang di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Bersungguh-sungguh. Beritahu kena fire. Kan? Kena itu, kena ini. 13 tahun. Lepas tu, mereka masih degil lagi. Mereka masih lagi tidak mahu. Kesannya apa? Kesannya ialah baru Allah chop. Ini orang kafir. Kerana diingatkan, kamu dah ingatkan 13 tahun, dia degil juga. Sebenarnya dia kalau kau ingatkan pun dia sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi sebenarnya ini adalah rahsia Allah. Rahsia Allah. Allah yang tahu orang itu akan jadi kafir ke, jadi beriman ke. Pasal Allah tidak bermasa, kita je yang ada masa kan. Cuma Allah beritahu kalau katakan orang tu diingatkan tapi dia tak beri kesan apa-apa, ini digelar kafir. Jadi ada beberapa pelajaran. Satu ialah kalau kita tidak buat peringatan kepada kawan-kawan kita yang ada dekat dalam telefon ni yang bukan beragama Islam, kan? Kita tak pernah pun ingatkan kawan-kawan kita pasal Islam, tentang peringatan pasal Allah, dan maksudnya kita akan jadi, alamak, saya yang sebenarnya tak buat tugas yang ada dalam ayat yang ke-6. Kan itu cara tadabbur ya. Tadabbur ini bila kita tengok dia bukan sekadar ini Ahmad Acong ni memang kafir, ni kafir, kan. Ini daripada parti ni kafir, ni kafir. Kan. Semudah itu. Ada orang guna kaedah itu. Kan. Dia labelkan terus orang itu kafir tapi dia tidak pun membuat peringatan pada orang itu. Tidak berdakwah langsung pun. Dia rasakan bahawa saya Islam. Kan. Awak kafir. Dalam Al-Quran, dalam sirah Nabi tuan-tuan, Nabi amat sukar untuk menggunakan perkataan kafir ketika berdialog. Amat sukar. Abu Talib tidak beriman. Nabi Muhammad tak pernah panggil dia wahai kafir. Tak ada. Mengapa jadi begitu? Malah Nabi amat sedih bila Abu Talib itu meninggal dalam keadaan tidak beriman.
Pasal sebenarnya jiwa orang yang beriman kepada Al-Quran, yang baca, kalau kita baca surah Yasin kan, yang ada pemuda yang kena berdebus-berdebus tu kan. Dia dah masuk kubur tu pun dia kata apa? Ya wailatana apa? Ya qaumi apa? Ya'lamun kan. Wah, alangkah bagusnya kalau kaum aku ini mengetahui bima ghafarali kan, dengan apa yang Allah ampunkan, wa ja'alani minal mukramin, dan juga diberikan kemuliaan siapa yang ikut kepada tauhid. Dia sampai dah kena belasah pun dia masih lagi sayang kepada kaum aku ni. Kalaulah dia ni beriman, sayang. Sifat kasih sayang itu wujud menyebabkan dia dia berdakwah. Jadi bagi kita tuan-tuan ya, bila kita baca ayat 6 ini, satu memanglah kalau orang tu degil sangat dah diingatkan, memang kafir, memang istilahnya kafir. Tetapi untuk kita, jangan kita labelkan kafir orang lain kecuali kita lah orang yang pernah mengajak orang itu bertahun-tahun. Subhanallah, ini juga peringatan untuk saya. Kan? Jadi kalau orang tu diingatkan, kita dah buat kerja ni. Dan contohnya, tuan-tuan berazam lah lepas ni saya nak buat kerja ini. Tapi orang tu dah kita ajak, dia tidak mahu, malah dia melawan. Ya, itu adalah orang yang kafir. Allah kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah dah meteri ataupun dah apa istilahnya, khatam itu maksudnya telah tutup ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah mulakan dulu dengan khatamallahu ala qulubihim. Pasal inilah tempat di mana seseorang itu akan mendapat apa? Hidayah untuk beriman. Hati. Ya. Tapi masuk hati ini dekat mana? Dekat telinga dan mata. Itu sebabnya tuan-tuan dengar ceramah ini, dia akan menyebabkan, oh saya makin berimanlah pada Al-Quran ini. Quran ini memang mukjizat lah. Dia tegur saya tu memang mantap lah. Hati saya macam kena pam, 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 pam. Kalau tuan-tuan ada rasa begitu, itu tandanya apa? Tandanya memang hati tuan-tuan ini telah membenarkan telinga dan mata untuk menerima peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi orang yang amat menghargai kepada mesej hidayah daripada Allah. Signal daripada Allah ni datang setiap masa. Signal ya. Hidayah ni dia macam signal lah kan. Allah bagi. Kalau telefon ini ya, signal datang daripada Celcom contohnya, daripada Maxis ke apa ke. Tapi kalau ini ada masalah, ini dia punya bateri kong tak charge, memang dia tidak dapat terima mesej kan. Jadi hati kita ini kalau dia dah rosak, ya, dia dah rosak dengan mementingkan diri sendiri, dengan dia dengki, dengan dia sombong, memanglah datang mesej macam mana pun daripada Al-Quran, sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diingatkan ke tak diingatkan sama saja. Jadi ia memberi pelajaran kepada kita ayat 6 itu, kalau ada ceramah, kalau ada orang ingatkan, jangan jadi kita ni jadi orang yang lah apa aku kisah kan, kubur masing-masing. Jangan cakap begitu. Itu tanda bahawa kita ini sudah mengambil kualiti orang kafir. Nauzubillah min zalik. Kualiti ya, kita bukan kafir. Ya, kita tak cakap kau ni macam dah orang kafir bukan. Jangan kita cakap itu. Tapi kualitinya itu kita dah ambil. Kita ambil sikit demi sedikit. Jadi kita kena istighfar, ya, astaghfirullah ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku sebenarnya terlepas. Itu penting untuk orang yang beriman, untuk jangan sampai kita kata alah apa, ikut tadabbur ke tak ikut tadabbur sama je. Kelas agama, belajar ke tak belajar ke sama je. Solat ke tak solat ke sama je. Bila kita cakap sama saja, bahasa Arabnya apa? Sawaun. Sawaun, sama saja. Jangan guna perkataan sama je. Sama je kalau beli apple dengan oren, alah sama je, dua-duanya buah. Tu tak apalah kan. Ini kita bercakap tentang hidayah dalam hidup kita ni. Ya. Baik. Jadi Allah kata pada ayat ke-7, ya, khatamallah, Allah tutup. Ya, jadi antara persoalan yang kita nak bangkitkan, salah satunya kita tengok yang dikomentar oleh, kita ambil dulu soalan ini. Bagaimanakah hati manusia itu ditutup? Ibnu Katsir menyatakan, dosa-dosa kita sekiranya diikuti dalam hati kita, dosa itu akan menutup hati manusia. Dan apabila hati tertutup, maka akan ditutupi daripada pengampunan Allah. Dan manusia itu tidak akan diberi kefahaman berkaitan dengan ilmu yang hak. Maka tidak akan menjadi sebuah keimanan dalam hati seseorang, walaupun dengan apa cara pun. Dan bukan juga, begitu juga dengan sebuah kekufuran dalam hati seseorang, walaupun dia bersifat ikhlas. Maka
Itu ialah makna penutupan dan pematerian yang disebutkan Allah dalam ayat yang disebutkan ini. Jadi kita tahu apa? Dosa. Dosa adalah satu perkara yang kita kena istighfar cepat-cepat, taubat cepat-cepat, pasal dia akan memateri, menutup kepada hati manusia. Bila hati manusia tertutup, tuan-tuan, ya, dia dengar orang cakap baik pun dia cakap tak baik. Kan? Kalau hati dah tertutup, ya, bila katakan dia tengok benda yang indah Allah ciptakan, dia tak nampak pun. Dia nampak matahari, that's it. Tak nampak pun yang lain. Tak nampak yang lain. Pasal hati telah tertutup, ya, pasal sebenarnya kita ini, kita tahu ada Penang tu bukan pasal kita semestinya berada dekat Penang, tapi kerana kita ada ilmu. Dan ilmu ini tidak mungkin masuk ke dalam hati yang tertutup. Apakah punca hati tertutup? Imam Syafi'i cakap, ya, dia mengadu pada gurunya, waqi' syakautu ila waqi' su'u hifzi. Nah, itu kalau nak hafaz kan. Teruk betul hafalan aku. Pasal kan Nabi Imam Syafi'i ni lagi hebatlah tuan-tuan, ya. Dia apa tulis atas tangan pun dia boleh kering air liur, pum terus ingat, kan. Saya ni tulis atas pakai pen pun kadang-kadang terlupa juga kan. Okey, banyak sangat dosa. Tapi kita kena istighfar. Kita kena banyak istighfar pasal kita bercakap tentang nak mendapat hidayah, kita tak nak sampai Allah tutup dan tidak ampunkan kita. Bila seorang itu buat dosa, dia akan tutup, hatinya tertutup, dan Allah akan tidak memberi pengampunan kepada dia. Itu yang dinyatakan oleh Ibn Kathir kat situ. Ilmu pun tak faham. Ilmu tak faham. Ya, itu sebabnya mengapa kalau di awal majlis kita senyap-senyap je, kita istighfar banyak-banyak. Saya nak bercakap pun saya kena istighfar, ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya, pasal banyak silap. Di hujung majlis lagilah kita kena istighfar. Itu sebabnya nanti habis majlis kita baca apa? Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan begitu kan? Kerana apa? Itu sunnah Nabi, agar kita jangan sampai kita belajar, kadang-kadang biasalah kan, kita masuk sana, termasuk sini, tersilap cakap, tersilap fakta. Itu semua adalah dosa. Dosa. Kan? Belum lagi mengumpat tu. Mengumpat. Dalam ceramah boleh mengumpat. Kalau ada penceramah mengumpat, kalau saya mengumpat, tuan-tuan beritahu je dekat Zoom tu, buka mic, kata Ustaz Fazrul, itu mengumpat ke tak mengumpat? Beritahu. Pasal apa? Pasal kalau tidak, majlis kita ini akan dipenuhi dengan dosa, hati akan tertutup, keluar majlis, hati tu makin lagi malas solatnya, kan? Makin lagi kita kuat lagi mengutuk orang. Itu kita tak nak. Kita tak nak majlis agama jadi begitu. Okey, itu soalan yang dijawab oleh Ibnu Kathir. Kita tengok soalan seterusnya. Mengapa dikhususkan anggota badan ini dengan sifat penutupan dan pematerian? Materi, ya, maksudnya macam apa, solder kan, kita kat kedai kereta tu, okay, kita letakkan dia punya welding tu. Okey, mengapa jadi begitu? Dengan sebab keingkaran mereka, Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya. Kemudian disebutkan penghalang-penghalang yang melarangkan mereka untuk mendapat sebuah keimanan. Allah berfirman, dengan sebab keingkaran mereka, Allah mematerikan atas hati mereka, iaitu penutupan atas hati mereka dengan seketat-ketatnya tanpa boleh dimasuki iman, dan tidak ada nilai bagi hati mereka. Maka mereka tidak akan menyedari apa yang baik untuk mereka, dan mereka juga tidak mendengar apa yang memberi manfaat kepada mereka. Iaitu penutupan berlapis-lapis menghalang dia dari memahami apa yang memberi manfaat pada mereka, dan segala ilmu dan kebaikan akan tutup bagi mereka, maka tidak ada kebaikan berbalik kepada mereka, dan sesungguhnya terhalang mereka daripada pintu keimanan. Sekejap, saya rujuk sumbernya, ya. Saya terlepas letak sumbernya. Ini daripada Khatamallahu alaihi. Ini daripada As-Sa'di, ya, Imam As-Sa'di. Dia cakap perkara ini. Apa secara ringkasnya, panjang pula dia punya perkataan kat situ kan, tapi ideanya ialah bila seseorang itu mengapa dikhususkan anggota badan ini, iaitu hati tadi itu, kerana apabila dia telah ditutup, pasal punca iman ini adalah dekat hati. Kan? Punca iman adalah dekat hati. Jadi dinyatakan sini, hati itu tidak ada nilai lagi dah. Mereka tidak akan menyedari apa yang baik untuk mereka, dan mereka juga tidak mendengar apa yang memberi manfaat pada mereka. Pasal hati tu dia sikapnya tidak betul. Tuan-tuan perasan kan? Ayat nombor 1 apa? Sikap. Bukan ilmu, bukannya kemahiran. Sikap. Bila sikapnya tidak betul, sikap datang daripada mana? Daripada hati, maka apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu, dia tidak memberi manfaat untuk mendapat pelbagai lapis
ilmu dan juga manfaat. Bila kita dengar, tuan-tuan dengar sekarang ni, kalau hati dalam ni cakap, dah ceramah ni bila lah nak habis ni, dengar ceramah je contohlah kan, kalau hati cakap begitu, telinga ni dia tak dengar dah, dia tunggu pukul 6.45 saja. Tapi kalau hati ni cakap, ya Allah, dulu aku sibuk, ya Allah, kali ini aku nak betul-betul beri perhatian, moga-moga inilah antara aktiviti akhir aku hidup ini bersama Quran, bersama solat, bersama dengan orang-orang soleh dalam di Zoom sekarang ni ada berapa ratus orang ni dekat Facebook, dekat YouTube ini, ya Allah, walaupun pandemik, ya Allah, kalau engkau tarik jiwa diri aku ini, aku dalam keadaan bersama Quran, kan? Kalau sikap kita dalam hati kita cakap begitu, kita akan beri perhatian, kita akan beri perhatian, ya Allah, okey, dapat pelajaran daripada sesuatu peringatan. Kan, sikit pun kita rasa sensitif pasal apa? Pasal kita ada attitude. Ilmu kita tak banyak. Kita mungkin kemahiran tak banyak, ya. Nak tadabbur tak banyak, tak faham sangat. Tetapi bila kita uh, bersihkan hati, maka ini yang menjadi kesan, dan sesungguhnya terhalanglah mereka daripada pintu keimanan yang menyebabkan mereka menjadi golongan kafir dan jumud. Ini kalau katakan orang yang kafir tadi, di mana mereka tidak jaga dia punya hati mereka. Tidak jaga hati mereka. Okey. Jadi itu ada soalan di Zoom itu, Nini Legacy. Kafir yang dimaksudkan bukan kafir agama non-muslim, maksudnya kafir ataupun kufur. Okey. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kufur akidah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu cara kita tadabbur tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita jumpa kan, ini orang kafir ni. Ini bukan saya. Kan? Tapi yang baca kitab ini siapa? Saya. Jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Ya. Bila kita tengok orang yang teruk-teruk yang Allah beritahu, kafir contohnya. Kita kena tengok, kita memanglah bukan orang yang kafir keluar daripada Islam. Tetapi kita kena tengok, ya Allah, jauhkan aku daripada menjadi orang yang ada ciri-ciri kualiti macam orang dalam ini. Itu caranya, tuan-tuan ya. Kalau kita jumpa orang baik-baik, kita cakap, ya Allah, moga-moga aku ini menjadi orang yang begitu. Kalau Nabi, kita tak boleh jadi Nabi kan. Kita cakap, Allah, jadikan aku orang yang dekat dengan Nabi, bersama dengan Nabi di akhirat nanti, kerana aku cuba menjejak, mengikut orang-orang begini. Begitu tuan-tuan ya. Jangan terbalik. Kita kata orang kafir, ini bukan saya ni. Tak ada kaitan. Ya. Kalau orang yang baik macam Nabi Ibrahim ke apa, sayalah Nabi Ibrahim tu. Saya lebih kurang lah macam Nabi Ibrahim. Sikit bawah. Cakap begitu tuan-tuan ya. Itu sikap yang tak berapa okey. Allah bawakan ini, nama-nama dalam Quran ini tuan-tuan ya. Orang baik, orang ini memang telah direkodkan, terbukti Allah chop. Nama Fazrul ni tak ada chop lagi. Jadi kita ni macam apa istilahnya, dia bergentayangan. Okey. Dia kadang-kadang jadi okey, kadang-kadang jadi tak okey. Jadi Allah ingatkan kita ambil pelajaran daripada perkara tersebut. Baik. Ada soalan daripada Anas. Bagaimana pula orang yang masuk Islam sangat lewat? Contoh dalam sirah adalah Abu Sufyan. Maknanya sebelum dia masuk Islam, dia bukan kafir sebab eventually dia masuk Islam. Yes. Ya. Maksudnya ialah waktu dia tak masuk Islam lagi itu, dah diingatkan berkali-kali dia kafir. Kan? Tetapi bila dia dapat hidayah, kan, bercakap tentang hidayah ni banyak dalam Quran, tuan-tuan ya. Kita akan belajar formula mendapat hidayah. Ya. Yang pastinya siapa? Yang pastinya Allah yang tahu siapa akan dapat hidayah. Tetapi Allah beri panduan-panduan kepada kita. Kalau kita nak tahu, saya ni akan jadi orang yang dapat hidayah ke tidak? Jawapan itu memang sepanjang Quran. Ya, sepanjang Quran. Satu clue ya, yang kita dah dah bincang sebelum ni dalam surah Al-Kahfi, apa dia punya clue dia? Pemuda Al-Kahfi bercakap apa? Ayatnya apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu clue dia. Iaitu pemuda itu dia beriman, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, maka kami tambahkan hidayah. Jadi bila seseorang itu beriman, dia percaya. Abu Sufyan itu dia memang degil. Dia lawan Badar, dia lawan Nabi. Kan? Tapi peristiwa Fatu Mekah 8 Hijrah itu, dia masuk Islam. Apa yang berlaku sebenarnya? Dia membina keimanan. Dan iman ini masing-masing tuan-tuan. Kita tak tahu Abu Sufyan dah apa. Walaupun dia lawan, tetapi bila iman itu masuk, kan? Dia cuba tuan-tuan bayangkanlah, Badar tu ramai orang, geng-geng dia meninggal.
Abu Jahal meninggal, Umayyah bin Khalaf meninggal, Abu Sufyan tu orang elit. Jadi bagi setengah orang, bila orang lain meninggal, dia dapat, kan begitu kan? Itu adalah pintu-pintu hidayah. Dia nak sambut dengan sikap yang betul ataupun tidak. Kan kita ada rakan-rakan kita yang meninggal kan. Ada orang yang bila ada dengar orang meninggal, dia terus tersentak dan dia, ya Allah, aku ni dah betul-betul ke ya Allah? Sikapnya positif, respon kepada peristiwa. Ada orang, apa aku kisah, itu orang lain kan. Aku tak kena, aku okey. Bila sikap ini tidak betul, itu sebabnya awal surah Baqarah itu mula dengan sikap. Ya, mula dengan sikap. Sikap ini dia tak payah kita nak pergi belajar PhD baru nak belajar sikap. Kan? Kadang-kadang orang yang belajar tinggi, kadang-kadang dia tak belajar sikap. Sekolah kita jarang ditekankan sikap. Tapi dalam Quran ini sikap memang penting. Ya, yang kita harapkan kita bina sikap yang baik. Pasal sikap ini kalau kita tengok Harvard pun dia cakap attitude, ya kan? Apa istilahnya? Attitude dengan aptitude. Attitude ini emotional quotient apa sebagainya ini amat penting untuk seseorang itu berjaya. Baik. Kita nak teruskan soalan yang seterusnya. Okey. Antara kaedah, pendengaran dan penglihatan, yang manakah antara kedua ini lebih banyak kesannya kepada manusia? Tuan-tuan rasanya apa? Jawapan panjang lah. Kita tengok keutamaan. Allah mulakan mana satu? Yang dekat dengan hati. Pendengaran ke penglihatan dalam susunan? Mula-mula qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi kita tahu jawapannya apa? Pendengaran. Susunan dalam Quran ini memainkan peranan, tuan-tuan ya. Yang paling penting adalah hati, tapi hati ini dekat dengan telinga, pendengaran kita, kemudian dia dekat dengan mata. Itu sebabnya orang yang buta, okey. Kan? Kita ada muazzin di Masjid Shah Alam yang buta. Tapi orang pekak dia akan memberi kesan kepada bisu pula. Ya, kecuali lepas tu dia pakailah hearing aid tu kan, alat bantuan untuk mendengar tersebut. Baik. Jadi dengan sebab keingkaran mereka, Allah mematrikan atas hati mereka. Ini ayatnya, ayat yang ke-7 tadi ya. Didahulukan perkataan pendengaran dan kemudiannya penglihatan dalam ayat menunjukkan dalil bahawanya pendengaran lebih banyak kelebihan dan kekurangan berbanding penglihatan. Setiap yang didahului itu memberi makna ia penting dan maksud yang lebih mendalam. Oleh sebab itu, pendengaran adalah alat untuk menghubungkan pemahaman dengannya kesempurnaan sebuah akal. Dan ia adalah wasilah alatnya untuk menyampaikan dakwah para Nabi untuk kefahaman ke atas umat Islam, dan ia akan mencapai tahap sempurna apabila sama-sama dengan penglihatan. Subhanallah, ini Ibnu Ashur, ulama yang menulis tafsir tentang dia sampai melihat, mengapa Allah mulakan dahulu wa'ala sam'ahim, bukannya wa'ala absarihim, lepas tu wa'ala sam'ahim. Didahulukan pun dikaji. Tuan ya. Itu belum lagi cara ditulis pun dikaji oleh ulama. Ya, rahmah, ra ha mim ta terbuka dengan ta tertutup. Ada maksud. Kalau tuan-tuan ikut My Quran Time hari Sabtu lepas, Ustaz Abdullah Bukhari ada cerita perkara ini. Kan? Pasal tulisan ni dia bukannya, sebahagian ulama kata tulisan Quran ini pun tauqifiyah, ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pilihan Nabi. Sampai tahap begitu saja. Mukjizatnya, betapa Allah jaganya Quran ini. Baik. Jadi dalam soalan ini kita dapat sesuatu. Kan? Sesuatu itu ialah kita kena jaga pendengaran kita. Pendengaran kita ini tuan-tuan, dia hanya dapat dengar satu masa. Berbanding dengan kita punya mata stereo. Kan? Boleh tengok macam-macam, tengok skrin, tengok telefon sambil-sambil dengar ceramah ni, kan? Kita boleh je tengok WhatsApp, kan? Apa lagi? Kita boleh tengok TV, tengok anak, tengok makanan sambil makan, kan? Tapi pendengaran ni satu saja. Kalau tuan-tuan dibawa bunyi bising ataupun sambil tu dengar ceramah daripada tempat lain pula, dia tengok mana yang tuan-tuan boleh handle. Dan tuan-tuan akan pening. Ya, kalau ada 3-4 bunyi sekaligus. Kan begitu kan? Tapi mata tak kisah. Mata ada tengok sana, tengok sini apa sebagainya, dia tidak pasal dia bersifat stereo. Tapi yang ini bersifat satu sahaja yang masuk ke dalam pendengaran kita. Jadi bila bercakap tentang satu itu dia akan masuk ke hati. Banyak-banyak benda kan, kalau kat restoran kita waktu beli makan itu tu, bising, kita fokus kepada satu suara saja, kepada kawan kita kat depan, dia akan masuk ke hati kita. Dalam hidup kita ni, apa yang kita dengar selalu, itulah yang akan masuk ke hati kita. Ya, itu sebabnya kita kena jaga-jaga antara melihat dengan mendengar itu memberi kesan yang besar.
Sebabnya tuan-tuan kalau tutup skrin sekarang ni, tak tengok saya guna tangan ke, tak apa ke, tapi bila tuan-tuan dapat dengar saja pun dah dapat manfaat dah. Tapi apatah lagi kalau katakan tuan-tuan dengar, itu yang Imam Afshur cakap di dalam perkataan ini, mencapai tahap sempurna apabila bersama-sama dengan penglihatan. Kita dapat visual, kita dapat auditory, maka kesannya ialah kita akan lebih lagi lah kesannya kepada hati kita. Tapi kita kena pilih lah. Pilih apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu adalah yang terbaik. Moga-moga bila kita pilih, tuan-tuan pilih untuk dengar Quran, belajar Quran, cakap pun dengan orang-orang yang akan cakap perkara-perkara yang baik. Ya. Kalau orang yang tak baik, kita tegur. Itu adalah cara kita nak jaga hati kita. Pasal hati kita ini, tuan-tuan ya, fitrah. Ah Chong ke, Ah Meng ke, Ahmad ke, semuanya fitrah, suci. Tapi bila dah banyak sangat benda masuk ya ke dalam pendengaran, penglihatan mereka, hati itu makin lama makin negatif sikapnya. Awal-awal positif, kan? Anak-anak kecil, Ah Chong ke, Ah Meng ke, apa lagi, Mutusami ke, mana kecil-kecil dia nak nak menderhaka kepada mak ayah, kan? Tapi bila dia tengok abang dia tengking, yang sana begitu, yang sana menyembah kepada berhala, di situlah dia mula makin lama makin rosak, makin rosak, makin rosak hati tersebut. Dan dalam konteks kita sekarang ini, Quran yang akan menjaga hati kita daripada mati. Ya, mati. Baik, kita sudah berada pada 6.30. Kita sempat pergi sampai ayat yang ke-7. Tapi kita nak tengok satu lagi soalan. Ini adalah berkaitan dengan hati yang sakit. Hati yang sakit, ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Banyak. Ada 12, 13 ayat. Hati sakit, 13 ayat. Hati mati, 2 ayat. Hati hidup, 1 sampai 5. Hati sakit ni kompleks, tuan-tuan. Malah sebenarnya surah Al-Baqarah ini banyak cerita tentang hati yang sakit. Hati yang hidup ada, hati yang mati ada, tapi hati yang sakit ini disinopsiskan ataupun dibawakan oleh kisah Bani Israel. Nabi Musa mendepani Fir'aun dalam masa yang sama Bani Israel. Bani Israel ini, walaupun mereka ini nak bawa kepada keimanan, tapi ada banyak penyakit. Ada banyak penyakit. Dan kisah mereka di sepanjang Quran banyak. Apa poin dia? Poinnya ialah kita yang baca ini, Allah nak bagi hint, kamu ni lebih kurang je Bani Israel. Kamu ni lebih kurang macam Bani Israel. Kalau kamu tidak ambil pelajaran, sikap yang betul pada wahyu, pada hidayah, pada Rasul, kamu lebih kurang Bani Israel. Ya, jadi Allah ni sayang kat kita, jadi Allah bagilah cerita ni. Sebabnya ada orang kata, kau ni, kan, jangan jadi macam Bani Israel, contohnya kan. Tetapi rupa-rupanya dia sendiri perangai macam tu. Pasal apa? Pasal dia mungkin tidak pun perasan apakah ciri-ciri Bani Israel, mengapa mereka jadi begitu, cara berfikir mereka, ya, kalau contohnya diberikan makanan manna wa salwa, nak minta bawang, kacang yang dimakan kat Mesir dulu. Ceritanya apa? Dia dapat benda yang bagus, tak bersyukur. Ada tak berlaku dalam kehidupan kawan-kawan, ahli keluarga kita, kan? Ada yang kata bahawa, alamak, ini nasi dengan ikannya, mana? Kan? Mana budu? Contohnya lah kan. Bukan salah makan budu, tuan-tuan ya. Tapi ada orang yang dia, kalau dia tidak ada budu, maka dia tidak akan makan. Dia boleh bergaduh ataupun dia boleh sampai, kalau dia katakan isteri dia siapkan makanan, kalau tak ada budu tersebut, dia terus rasa piss off, dia terus pergi ke kedai cari budu. Contohnya kan. Jadi nampak macam alah itu preference. Tapi masalahnya, cabarannya tuan-tuan ya, kalau dengan sebab itu menjadi hewayat satu hari tersebut, padahal dapat makan, kan? Bani Israel itu pasal dia makanan dah datang daripada langit, tapi Nabi Musa bagilah aku nak kacang lah, rindulah makanan waktu aku miskin dahulu, contohnya. Jadi mereka nak berjuang, berjuang ke Baitul Maqdis itu, ya, membebaskan Palestin, tidak berjaya. Yang ini kita akan belajar bersama. Jadi setakat ini sehingga 6.40 ini kita sudah pun dapat sedikit hati yang mati, ayat 6 dan 7. Ayat yang ke-8, 9, 10, 11 ini bercakap tentang hati yang sakit. Secara ringkasnya, kalau kita tengok pada permulaan surah Baqarah, Allah telah menyifatkan perihal orang yang beriman dalam 4 ayat. Ya, ayat 2, 3, 4, 5. Orang kafir dengan 2 ayat, 6 dan 7. Ya.
dan orang munafik dengan 13 ayat. Mengapa? Ini disentuh oleh Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir. Seperti disebutkan pada permulaan 4 ayat, ya, maksudnya ayat zalikal kitabu la raiba fihi sampai ulaika ala hudan min rabbihim, berkaitan sifat orang yang beriman, kemudian kita mengetahui tentang hal orang kafir dengan 2 ayat. Allah telah menjelaskan hal orang munafik yang mana mereka mengatakan mereka telah beriman dan menyembunyikan kekufuran mereka. Apa yang mereka lakukan ini sepertinya dilakukan oleh kebanyakan manusia, mereka berasa bangga menyebut perihal mereka. Saya ni beriman ni, saya ni orang baik ni, kan? Tapi kan dia punya pelaksanaannya itu tidak. Jadi itu sifat orang munafik. Jadi itu sinopsis daripada Ibnu Katsir yang insya-Allah pada bulan depan pula, minggu depan, okay, minggu depan insya-Allah kita akan dalami sifat hati-hati yang sakit ini, hati yang sakit. Kita doa Allah pimpin kita jadi hati yang hidup seperti mana 4-5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Kita mohon Allah jauhkan kita daripada menjadi orang yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa juga pada Allah nanti kita belajar sifat orang-orang yang hatinya sakit. Istilah pada zaman Nabi munafiq, adakah ia hanya pada zaman Nabi saja? Tidak. Ini adalah sifat yang ada pada sepanjang zaman. Allah beritahu ini untuk kita ubat hati kita. Pasal hati bila sakit tuan-tuan, dia akan mempunyai sikap negatif. IC-nya Islam. IC-nya Islam. Ya, munafik ni orang Islam ya. Orang Islam. Kalau ada IC lah zaman Nabi, dia Islam. Dia bukannya agama Kristian ke Yahudi, itu confirm itu memang orang yang bukan Islam. Jadi kita nak belajar perkara itu, tapi bukan minggu ni lah tuan-tuan ya. Dah 6.40 dah. Kita buka kepada ruang soalan kepada semua. Kita buka pada audio dulu. Lisan 1-2 soalan daripada Zoom. Kemudian kita tengok nanti di bahagian Facebook ataupun YouTube insya-Allah. 1 daripada Zoom. Kalau ada nak tanya pakai audio. Okey, Puan Hamidah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya, kalau kita nak sampaikan kepada orang tu, macam mana? Adakah kita kena sampaikan sampai orang tu betul-betul faham atau kita just sampaikan je asalkan maklumat tu sampai kepada dia? Okey, baik. Kalau kita belajar, kita doa setiap hari, ihdina, kan? Soalan tadi kalau siapa yang tak dengar, soalannya ialah kalau kita ajak orang, kita nak ajak orang tu sampai ke mana? Beritahu touch and go ke ataupun touch sampai go to jannah. Macam dah ada jawapan kan? Kita doa pada Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah bukan hanya untuk diri kita tapi untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Nah, tu kan kami. Maka bila kita ajak orang, ya, ikut kemampuan kita lah ya. Ada orang mungkin seorang, 2 orang ya yang boleh kita follow up. Tetapi kita mesti selalu mohon pada Allah SWT, orang-orang yang pernah kita berinteraksi dalam hidup, ya Allah jumpakan. Kan? Ya Allah izinkan, macam saya bersama dengan tuan-tuan. Ya, kalau sekarang ni 251 di Facebook, YouTube. Kalau di Zoom ini 145. Maksudnya Allah izinkan untuk kita bertemu ini. Kita mengharapkan kalau boleh kita nak follow up dia, ya, sampailah dia dapat hidayah, sampai dia diizinkan Allah husnul khatimah. Kalau husnul khatimah itu maksudnya insya-Allah dipimpin sampai ke syurga. Kita nak begitu. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW dengan Abu Talib itu, Nabi terus mengajak bapa saudaranya, ajak pakcik sampai ke hujungnya. Nabi amat sedih bila Abu Talib itu meninggal dalam keadaan yang tidak beriman. Ya. Jadi kita, terutama ahli keluarga kita, kalau nak cakap dari segi keutamaan, diri dan ahli keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara dalam surah At-Tahrim ayat 6. Itu keutamaan. Ya. Tetapi kita juga ya, lagi luas lagi kita nak ajak pasal apa? Pasal ini adalah satu hadiah. Hidayah ni adalah hadiah. Takkan kita nak makan seorang. Kan? Kita kalau boleh nak hadiah itu pergi kepada seluruh dunia, dan itulah keprihatinan Nabi Muhammad SAW, dan kita semampu kita lah. Semampu kita. Kalau boleh kita seorang, 2 orang, seramai mungkin orang yang kita dengan penuh kasih sayang, kita nak ajak dia, jomlah, dapatkanlah hadiah terbaik ini. Pasal bila hadiah ini dipimpin, kita dapat, Allah bagi hadiah itu di dunia ini sampai ke akhirat, endingnya adalah syurga.
Jadi saya harap membantu jawapan sebentar tadi. Kalau kita ajak orang, adakah kita touch and go, kan? Kita beritahu dah lepas, biarlah dia. Ataupun kita keep it on, keep it up. Jawapannya ialah semampu mungkin keep it up, ya. Dan kalau boleh kita ni rancang, kan? Nabi pun rancang. Okey, ada sahabat jaga kawasan sini. Mus'ab bin Umair ataupun apa, ada sahabat-sahabat lain, engkau dihantar pergi ke Yaman, kau dihantar ni. Dia ada, kita rancang lah. Macam kita buat bisnes ke organisasi kan, kita rancang. Sebab kita tak mampu buat semua. Saya pun tak mampu buat semua, kan? Mungkin tuan-tuan dapat sekali seminggu, ada ustaz lain. Ini kita ucapkan tahniah kepada rumah ngaji ataupun RH Qiraat Center yang menyusun, kan? Itu juga orang yang susun pun berdakwah, orang yang bercakap pun berdakwah, orang yang apa lagi? Orang yang menyokong. Tuan-tuan sendiri pun ajak kawan, kan? Kawan lain tengok, kawan aku ada lah, kan? Dia pun. Jadi tuan-tuan yang hadir pada hari ini, saya galakkan jemput untuk ajak lagi kawan-kawan pada minggu akan datang. Agar apa? Agar kita tahu kita nak semua orang dapat hadiah daripada Allah. Cuma kita tak mampu buat seorang. Saya tak mampu buat seorang. Perlukan kepada Iyyaka nasta'in, padamu ya Allah kami perlukan pertolongan. Jadi Allah tolong tuan-tuan share, Allah tolong tuan-tuan apa lagi? RH Qiraat Center susun, apa lagi? Tuan-tuan yang ada ni beritahu kawan, kita saling bergabung untuk perkara kebaikan dan takwa, insya-Allah. Baik, kita ada 2 minit lagi. Satu lagi soalan lisan kita. Dekat online, kalau ada Rizal, ada soalan yang nak di-highlightkan, tolong highlight satu, pasal masa kita tak banyak lah, kan. Ada yang di Zoom, ada yang nak bertanya? Yang di chat ni banyaklah tu, kan. Okey, ada yang tanya, Sabariah, boleh tak kita share rancangan-rancangan seperti ini pada non-Muslim? Oh, sudah semestinya saya mengharapkan, kan. Dan kalau katakan, ya tuan-tuan bincang-bincang, kita nak buat 1 bulan, 1 sesi itu khas tadabbur, ya, dengan soalan bersama orang bukan Islam. Kalau tuan-tuan nak buat begitu, RH Qiraat Center, ahlan wa sahlan. Saya memang happy. Pengalaman dulu sikit-sikit lah, kan, dekat US dahulu, saya bercakap dengan orang yang bukan Islam. Dekat Malaysia ni pun ada juga, saya bercakap dengan orang Islam yang baru masuk Islam, ya. Sebenarnya tuan-tuan, ya, ada ayat surah Al-Fatihah itu sampai 5-6 minggu yang orang baru masuk Islam ni, soalannya macam-macam, kan. Dan soalan dia bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Soalan yang sebenarnya mendekatkan dagi kita kepada, ya Allah, aku sendiri pun tak pernah tanya soalan begini, ya. Jadi kalau katakan program begini, katakanlah kita tak pasal yang kita bincangkan ni banyak isu-isu sesama kita, tapi mungkin kalau RH Qiraat Center nanti, kita masih lagi bersiaran 5 suku hingga 65, kan. Tapi satu versi tu sebulan sekali ke, sebulan 2 kali ke, kita bawa jemput kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita jemput dia masuk Zoom, kan. Lepas tu, okey, ada soalan tak? Kan. Kemudian kita tengok Al-Quran cakap apa. Kita bukan nak mengislamkan dia, tapi kita nak menerangkan dia. Menerangkan dia. Pasal bila kita terangkan itu dengan hujah, tuan-tuan, ya, kita cuba bayangkanlah, saya sendiri yang dah berpuluh-puluh tahun hidup, kan, berinteraksi dengan ayat-ayat Quran yang page by page ini baru umur sekarang, kan. Cuba bayangkan non-Muslim itu. Non-Muslim tu macam mana dia nak dapat maklumat daripada orang Islam? Orang Islam sendiri pun, macam saya ni, lambat nak memahami Quran satu persatu, sikit-sikit. Quran time tu kan, setiap hari satu page itu. Dan tuan-tuan nak ikut setiap hari itu pun jenuh, kan. Okey, bukan boleh dapat. Ada sebahagian dia yang committed setiap hari dapat satu page. Ada setengah tough, ya. Tetapi hidayah ini kita nak juga ia disampaikan. Jadi taklah kita buat semua, kan. Jadi kalau katakan saya nak ajak kawan-kawan non-Muslim itu, mungkin saya ada kawan ke apa ke, tapi platform mungkin RH Qiraat Center, boleh buat begitu sekali-sekala, kan. Kita buka format mungkin dalam bentuk, okey, ada tak soalan? Kalau tak ada soalan, saya ada banyak soalan, pasal dalam Quran ni banyak soalan untuk orang Islam, untuk orang yang belum lagi Islam, ya. Baik, jadi insya-Allah terima kasih kepada semua. Kita dah berada 6.46,
dah terlebih 1 minit. Saya ucapkan terima kasih dan tadi ada technical error sikit. InsyaAllah nanti kita sama-sama doakan, kita tengok balik macam mana kita nak improve lagi ke hadapan. Tapi saya ucapkan terima tahniah kepada RH Qiraat Center, ya, kepada Datin Hana dan juga semua yang berada di Facebook, YouTube yang committed bersama. Sharekan, ya, boleh share lagi di grup WhatsApp ke, ambil link, sharekan. Dan kita doakan hari ini walaupun kita dapat ayat 6, 7, 8 pun kita tak masuk kan. Tapi paling kurang kita dah faham. Sebenarnya 20 ayat pertama surah Al-Baqarah ni amat essential untuk kita faham betul-betul. Pasal dia melihat kepada kita ni dekat mana. Ya, kita kat mana? Kategori hati yang hidup, hati yang mati ataupun hati yang sakit. Bila hati tu sakit, sakitnya tu di sini, kan. Itu yang dalam rumah tangga dia tak aman, ya. Dalam negara memimpin dengan hati sakit ini, tuan-tuan, dia menyakitkan lagi orang-orang di bawah. Ya. Tetapi kita berusaha dengan kapasiti kita, mulakan dulu dengan pengajian ini. Harapnya tuan-tuan ada anak, ya. Satu hari nanti kalau dekat Mekah tu 13 tahun, kan. Kalau katakan di Madinah itu berapa tahun? 8 tahun. Maksudnya 21, 22 tahun. Kita ni kalau habis 24 tahun tu kira lebih kurang sejarah itulah kan. Tapi kita bukan nabi, kita bukannya sahabat. Tapi yang pentingnya kita ada Tuhan yang masih sama, Quran yang masih sama. Kita doakan Allah terima. Terima kasih semua. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, kita doakan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.